benda macam ni tak payahlah. Sebab benda ni akan mengesahkan stereotip bahawa PAS tak ada isu lain. PAS konservatif, PAS bangkitkan isu yang Jumut. kurang penting, yang jumut. So atas sebab itu dah ada daripada dulu, dan banyak lagi benda yang kita boleh bincang soal kesihatan negara, tetapi dia masih lagi nak cakap pasal. Dan benda yang paling geram sekali, Syaril, adalah kenyataan ini dia mengesahkan stereotip PAS. Oh, exactly. Yeah. That's the problem. That's Itu their problem. masalah dia. Kita dah lama cakap kalau PAS dan serius nak dilihat sebagai parti yang moden, ya, walaupun parti Islam, ya, kita tahu parti Islam yang nak menegakkan syariah Islam dan sebagainya. Okey, kita hormat. Tapi benda macam ni tak payahlah. Sebab benda ni akan mengesahkan stereotip bahawa PAS tak ada isu lain. PAS konservatif, PAS bangkitkan isu yang jumut. Kurang penting, yang jumut. So atas sebab itu dapat MVP lah. Ya. Saya tak banyak nak tambah KJ sebab KJ pun dah sebutkan kenapa benda ni problem untuk PAS. Kalau hari itu isu Coldplay, yang ini isu pakaian jururawat. Kita tak tahu bulan depan apa lagi isu yang kita anggap bukan isu keutamaan yang akan dijadikan sebagai bahan percakapan semata-mata kerana mungkin itu yang mereka selesa. Dan ini yang macam KJ katakan mengesahkan stereotip dan menyusahkan sebarang usaha pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional untuk mengatakan no, kita bukan hanya bercakap tentang isu 3R, race, religion, royalty, benda-benda yang very konservatif kan. Dia akan menyusahkan naratif dan hujah-hujah tersebut kerana lawan mereka yakni PHBN akan dengan mudah melontarkan contoh-contoh ini yang semakin lama semakin bertimbun. Ya. Dan saya nak tambah sikit lah, Syaril, sebab saya tengok usaha PAS ke arah menjadi parti yang lebih inklusif, parti yang menonjolkan pemimpin yang lebih profesional. Semakin nyata usaha itu berjaya dalam tempoh beberapa tahun yang lepas. Kalau kita tengok dulu-dululah, ya, dulu-dulu 10-20 tahun yang lepas, bila kita tengok kepada saf kepimpinan PAS, kebanyakannya terdiri daripada agamawan. Tetapi kalau kita melihat kepada saf kepimpinan PAS sekarang ni, dia bercampur dan banyak sebenarnya, ramai yang terdiri daripada profesional, daripada pihak jurutera, peguam, banker dan sebagainya. Dan saya sebagai menteri yang pernah berada di dalam kerajaan yang mana ada menteri PAS dalam jemaah menteri, saya melihat bahawa di peringkat tertinggi menteri, mereka sangat praktikal. Ya, dulu Taqiyuddin, Tuan Ibrahim, even Ustaz Idris, ya, mereka tidak menampakkan ataupun menggambarkan stereotip PAS yang seperti mana YB Kuantan ni. Tetapi ia hanya memerlukan satu kenyataan untuk remind orang ramai bahawa di sebalik wajah profesional yang baru ini, PAS masih lagi PAS yang lama. Kalau saya boleh tambah KJ, sebab UMNO dulu dan mungkin sekarang, tapi kita dalam UMNO dulu pun ada masalah yang serupa mungkin. Kadang-kadang akan ada seorang dua figura, tak payah kita sebut nama lah, yang membuat sesuatu yang dijadikan bahan oleh lawan kita. Dan orang akan cakap, oh dalam UMNO bukan dia je, ada orang lain juga yang lebih moderate, yang lebih seimbang. Tapi that was the problem lah. So cuma kalau boleh KJ, the difference was dalam UMNO ada standard bearer dia. Katakanlah zaman sebelum kalah 2018, standard bearer dia of course Presiden waktu itu, Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Najib, yang mana membawa image yang lebih cosmopolitan, yang lebih moderate dan sebagainya, ya. Jadi mungkin itu yang tidak ada dalam Perikatan Nasional. Because all due respect kepada Tuan Guru Haji Hadi, dan beliau seorang pemimpin yang disanjungi oleh orang PAS, tapi image dia sendiri mengesahkan bahawa ini adalah parti yang sangat kanan pada saat ini, sangat konservatif dan unapologetic about being konservatif. Whereas UMNO dulu bolehlah nak tunjuk, oh Datuk Seri Najib gini, dan you have KJ, dan you have Hisham, you know, dia sukar untuk nak menjumutkan UMNO ataupun mengatakan UMNO ni satu dimensi saja. Lebih mudah untuk kita katakan UMNO ni pelbagai dimensi. PAS, there's still this problem because at the top your standard bearer. Cuma di dalam PAS ni saya nak memberi pandangan yang berbeza sikit lah daripada Syaril. Ya, memang betul.
kalau kita tengok kepada struktur hierarki PAS, Presiden PAS adalah Tuan Guru Haji Hadi, yang dilihat sebagai seorang agamawan yang sangat-sangat berilmu tetapi mungkin agak konservatif. Tetapi kalau kita melihat kepada standard bearer yang lain, ya, second tier, dia punya pimpinan peringkat kedua ni, mereka tidak mempunyai image tersebut. Contoh, Yang Amat Berhormat Datuk Samsuri, Menteri Besar Terengganu. Beliau adalah seorang profesional, jurutera kalau tak silap saya, yang tidak pun keluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini. Kita ada Yang Amat Berhormat Datuk Sanusi Makno, sahabat kita, yang Sahabat bukan KJ. agamawan, but of course dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi, tetapi not konservatif. Dia kontroversi lain lah. Dia Sanusi. Tetapi masalah dia, PAS punya hurdle untuk nak mengatasi image ini sangat-sangat tinggi. Sebab kita dah lama sangat melihat PAS ni sebagai parti yang konservatif. Dan macam saya sebutkan tadi lah, dia hanya memerlukan satu kenyataan, bukan daripada pemimpin atasan pun, daripada ahli parlimen biasa. Untuk orang ramai kata, ini PAS. Ini PAS yang kita kenal. Apa-apa usaha PAS yang cakap yang dia dah jadi moden ni semua ngarut dah. Sebab akhirnya dia akan cakap soal konsert dan dia akan cakap soal baju ketat. So, bagi saya, PAS betul-betul kena melihat dan meneliti kenyataan-kenyataan ini, sebab selagi mereka tidak dapat memadamkan image tersebut, kumpulan, jangan cakaplah soal bukan Melayu, tetapi kumpulan Melayu yang agak moderate yang bukan konservatif ini, walaupun mereka religious tetapi agak moderate, mereka tidak akan memberi sokongan kepada PAS. Kita dah cakap perkara ni beberapa kali dan kita lihatlah, kita pantau dari masa ke semasa adakah akan terus apa yang kita anggaplah secara peribadi fumble akan berterusan atau tidak. Tetapi saya maintain di sini bahawa tahniah sekali lagi kepada Yang Berhormat Wan Razali kerana menyatakan ataupun memberi kenyataan yang menjadi bahan bualan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menjadi MVP dan telah mengesahkan stereotip. Tetapi bagi saya secara peribadi, Syaril, saya berpandangan bahawa beliau tidak mewakili the new PAS yang PAS cuba menampilkan. Okey, sebelum kita pergi ke break, saya nak extend sikit, saya nak panjangkan sikit perbincangan kita mengenai politik. Alang-alang kita dah cakap soal PAS. Saya tak pasti Syaril ada baca ke tidak artikel saya yang baru saja keluar hari ini di dalam jurnal akademik di Singapura, Fulcrum. Kita akan letakkan link dalam show notes kita di bawah, yang mana saya telah menulis berkenaan dengan gelombang hijau, green wave, dan saya rasa terpanggil untuk menulis berkenaan dengan green wave ni, Syaril, sebab saya cukup marah dengan istilah green wave ni. Okey, kita akui bahawa PAS masih lagi kadang-kadang bangkitkan isu-isu konservatif seperti Yang Berhormat Wan Razali tadi. Kita juga akui bahawa dari masa ke semasa, dan kita pun dah tegur Yang Berhormat Wan Faizal waktu beliau ada di sini, bahawa jangan banyak sangat exploit dan mainkan sentimen menggunakan isu 3R, iaitu race, religion dan royalty, ataupun isu kaum, isu agama dan isu raja-raja. Sebab pandangan kami di Keluar Sekejap, kita jangan main dengan isu-isu tersebut kerana ia boleh mencetuskan kepada perbalahan dan juga ketegangan antara kaum, dan itu bukan politik yang matang. Walaupun tidak salah untuk kita bangkitkan isu yang berkenaan dengan 3R yang valid, tetapi untuk memanipulasi isu-isu tersebut adalah tidak bertanggungjawab. Dan kadang-kala Perikatan Nasional, terutamanya PAS, main dengan sentimen tersebut. Tetapi green wave yang dimaksudkan, gelombang hijau yang telah pun istilah itu dicetuskan ataupun dipopularkan antara lain oleh Lim Kit Siang, sebenarnya mempunyai konotasi yang negatif. Seolah-olah green wave ataupun gelombang hijau yang sekarang ini digunakan istilah tersebut untuk membayangkan kebangkitan Perikatan Nasional adalah sebenarnya satu gelombang ekstremis
Ini sebenarnya maksud tersirat green wave. Dalam bahasa orang putih, dalam bahasa sains politik moden, istilahnya adalah dog whistle. Bahasa yang tersirat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi ancaman kepada kumpulan yang lain. Green wave bukannya deskripsi warna bendera PAS, tetapi green wave adalah satu istilah yang diguna pakai untuk memomokkan orang bukan Melayu terutamanya dan juga orang Melayu yang moderate terhadap gelombang ekstremis, Islamic ekstremis. Dan waktu saya berada di Singapura, Syaril, banyak media Singapura yang tanya saya green wave. Sebab di Singapura, mereka menggunakan istilah green wave sebagai code, sebagai satu message tersirat bahawa, kalau PN menang, akan ada Taliban di Malaysia. Lebih kurang macam itulah. Dan sebab itu saya kata saya sangat-sangat tidak setuju dengan penggunaan istilah green wave yang digunakan oleh Kit Siang dan sebagainya untuk memomokkan non-Malays dan juga Melayu yang moderate. Dan saya dalam rencana yang saya tulis, saya kata sebenarnya kebangkitan ini, ada sedikit kaitan dengan sentimen Melayu lah, 3R dan sebagainya yang dimainkan oleh Perikatan Nasional, tetapi sebenarnya is more than just a green wave. Sokongan kepada PN sekarang ni di kalangan orang Melayu bukan kerana green wave, bukan kerana orang Melayu dah jadi konservatif, bukan kerana orang Melayu dah jadi Taliban, tetapi adalah kerana isu yang lebih besar daripada 3R, iaitu gelombang ketidakpuasan hati rakyat terhadap keadaan negara hari ini, terutamanya ekonomi negara. Saya berpandangan KJ, memang saya pun nampak apa yang KJ katakan tentang dog whistling tu. Dan saya sendiri melihat juga bila bercakap dengan sama ada di Singapura ataupun di even kat sini kan, memang itu coded message je lah untuk merisaukan atau memberikan gambaran ancaman. Cuma kalau saya bawa perspektif yang berbeza KJ, mungkin boleh dikatakan bukanlah kita setuju, tapi ada asas kepada apa yang mereka katakan tentang politik yang lebih ekstrim daripada biasa. Kita pun sebelum slot ini dah bercakap tentang perkara itu. Maka betul ada sedikit cara berpolitik yang nakal oleh mereka yang menggunakan istilah green wave, gelombang hijau ini, seolah-olah ialah istilah yang neutral, walhal ia bukan neutral. Tetapi kenapa it works is because there is some basis in it. There's some basis in the claim bahawasanya Perikatan Nasional dan PAS secara khususnya, politik mereka untuk mendapat undi sekarang ini adalah dengan mengatakan bahawa jangan undi PHBN, jangan undi PH sebab ada DAP, jangan undi UMNO sebab UMNO dah berkawan dengan DAP. Isn't that the politics that they are playing? We have to be honest juga. Dan dalam PRN yang akan datang ini, itu yang menjadi naratif yang barangkali dimainkan di bawah. Jadi nak salahkan Kit Siang, nak salahkan orang yang gunakan gelombang hijau ni, I think it doesn't happen in a vacuum KJ. Ia berlaku dalam konteks yang mana PAS dan Perikatan Nasional memang menggunakan sentimen ini. Dua poin yang saya nak sampaikan kepada pandangan Syaril. Yang pertamanya, kalau sekiranya itu benar, maka penggunaan istilah green wave itu sama kesan negatif dia. Kalau betul lah, dan saya setuju to some extent, 3R dimainkan oleh PN, tetapi penggunaan green wave untuk counter penggunaan 3R itu sama salah dia. Sebab itu juga adalah usaha untuk memomokkan the other side. Yeah. So Perikatan Nasional main isu kaum, main isu DAP dan sebagainya, tetapi DAP dog whistle menggunakan istilah kod terhadap PAS dengan green wave ini adalah sama kesan negatif dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yes, saya setuju bahawa antara naratif daripada Perikatan Nasional yang saya kurang selesa adalah 3R dan juga usaha untuk menggambarkan DAP sebagai bogeyman. Tetapi poin saya, bukan itu saja yang menjadi ketidakpuasan hati rakyat dan juga orang Melayu pada hari ini. That's not it. Orang Melayu pada hari ini, yes, ada yang terikut-ikut dengan gelombang 3R itu, tetapi sebahagian besar juga tidak suka keadaan yang ada pada hari ini sebab tidak ada naratif ekonomi, sebab keadaan ekonomi yang stagnan, yang tidak ke mana, dan
saya rasa kalau tidak mengakui perkara tersebut dan hanya menganggap bahawa ini adalah green wave disebabkan Perikatan Nasional berjaya manipulasi minda pengundi Melayu untuk menakutkan mereka, saya rasa PH tidak akan jujur dengan diri mereka sendiri. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi masalah yang berhadapan pentadbiran.